Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam kemerdekaan. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam program Bicara Maya PPAK. Kali ini kita akan berbicara mengenai merdekakah keuangan anda. Jadi sebenarnya program Semarak Kemerdekaan yang kita adakan di PPAK atau Perpadanan Usaha Kewangan Kelantan bermula daripada 21 Ogos sehingga 14 September. Jadi ini adalah merupakan salah satu pengisian dalam program Semarak Kemerdekaan. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh dan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, ingin saya menyeru kepada semua yang mendengar program kita hari ini, yang menonton program kita hari ini secara maya, untuk share sebanyak mungkin maklumat kita pada hari ini, kerana program ini begitu bermanfaat untuk menjadikan kita merdeka keuangan. Kerana seperti kita tahu, kita ni tidak boleh tidak, keuangan ni satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Ia boleh memberikan ketenangan, boleh memberikan kebahagiaan kepada kita. Memang orang kata duit tidak boleh membeli kebahagiaan, tapi kalau tak ada duit juga boleh mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi pada hari ini saya menyeru kepada semua yang menonton untuk share sebanyak mungkin supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Jadi bersama-sama dengan saya pada kali ini adalah Puan Siti Suhaila binti Abdul Hamid, iaitu Ketua AKPK Kelantan. Assalamualaikum Puan Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Su ke PPAK. Okey, ini adalah merupakan rasa pertemuan kita yang kedua untuk tahun ni ya. Puan Su, okey, alhamdulillah. Jadi penonton boleh bertanya nanti soalan kepada Puan Su, insya-Allah. Dan hari ini konsep kita lain sikit Puan Su. Sambil-sambil kita bercara santai, Puan Su kita akan buat tunjuk slide ini Puan Su ya. Tunjuk slide dan kita akan cover beberapa topik lah mengenai pengurusan keuangan, insya-Allah. Dan seperti biasa Puan Su, kita juga ada kuis. Kuis seperti biasa, 3 soalan, 1 soalan 50. Urusan keuangan dapat duit lagi. Dengar insya-Allah. Jadi pastikan tuan-puan share dan stay tune stay tune insya-Allah. Okey Puan Su, seperti kita tahu kan, kenapa orang kata kita ni kena urus keuangan kan? Keuangan ni kita tahu kalau kita belajar ekonomi dulu di sekolah dulu, kita ni kena uruskan ekonomi kita ni kerana sumber terhad, tapi kehendak kita tidak terbatas. Sebab kita manusia ni nak macam-macam. Orang kata tak? Nak go tu, nak go ni, semua benda kita nak. Tapi keuangan kita terhad, sumber kita terhad. Jadi kerana itulah kita kena menguruskan keuangan kita dengan baik. Jadi untuk bicara mengenai hari ini, kita nak tengok Puan Su kan, merdekakah kita? Sebab bila kita sebut merdeka, perkataan itu orang faham itu bebas. Bebas penjajah, bebas dari segi taklukan. Jadi hari ini kita nak tengok bebas keuangan ni macam mana kita ni, dan kita macam mana Puan Su kita nak tahu kita ni betul-betul merdeka daripada keuangan kita. Kalau kita royak kita merdeka, tapi sebenarnya kita ni menyebabkan kita tidak tenang dalam menguruskan keuangan kita. Jadi saya serahkan kepada Puan Su dengan slide-slide untuk tunjuk. Lepas tu saya akan insert balik Puan Su untuk tanya soalan-soalan. Silakan Puan Su. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Azizi daripada PPAK dalam Bicara Maya. Saya Siti Suhaila Abdul Hamid daripada AKPK Kota Baru Kelantan. Untuk membuka bicara, alhamdulillahirabbil-alamin, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya berjaya juga kita realisasikan Bicara Maya pagi ini. Dan saya harap segala perbincangan, perkongsian pada pagi yang berbahagia ini akan memberi manfaat kepada seluruhnya, insya-Allah. Amin. Baik. Pertama sekali, bila bercakap mengenai keuangan, kalau tanya saya nak, bila panggil saya ya, pertama sekali kena ingat AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. AKPK sebenarnya ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia lama dulu. Saya suka nak cakap kenapa panggil saya daripada AKPK. Apa AKPK ni? Selalunya kita suka nak panggil kita nak panggil bank supaya kita boleh buat loan dan sebagainya ya Cik Azizi. Ni panggil AKPK. AKPK ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada orang kata lama dululah 17 tahun, lama tak lama. Orang kata
Sekarang ni anak darah sunti lah Orang kata ramai Cik Azizi duk anak darah sunti sekarang 17 tahun dah Baik. Saya rasa semua dah kenal saya dah bercakap pasal AKPK yang lama saya nak cakap pasal AKPK. Tapi ada orang tanya tadi, baru sekejap saya nampak ada WhatsApp dia tanya, siapa yang bercakap tu? Mungkin sebab terlalu kita nak orang kata dah terbabas masanya sikit ni. Saya kira nak jam ni. Dia ingat macam semua dah kenal padahal tak adalah kenal sangat ni. Saya Siti Suhaila binti Abdul Hamid, Ketua AKPK Kota Baru Kelantan. Saya juga penasihat keuangan. Saya bekerja dengan AKPK dah 12 tahun pengalaman saya bersama AKPK. AKPK ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia yang saya cakap tadi 17 tahun lepas tadi dah anak darah sunti sekarang dengan satu tujuan untuk membantu individu mengawal keadaan keuangan mereka dan mendapatkan ketenangan fikiran daripada penggunaan kredit yang bijak. Itu tujuan kita, misi dan visi kita. AKPK ni dia ada 3 fungsi utama dan lately ni akhir-akhir ni kita dapat 2 lagi mandat yang baru, iaitu untuk membantu bukan sahaja individu tetapi juga SME. Baik, di bawah fungsi utama AKPK satunya ialah sebenarnya saya tak pasti sama ada slide ni audience semua dapat tengok atau tidak. Baik, kalau boleh tengok next. Kita nak tengok fungsi AKPK seterusnya, next. Baik, satunya pendidikan keuangan ya. Pendidikan keuangan tentang penggunaan kredit secara bijak serta asas pengurusan wang dan tanggungjawab dalam menguruskan kredit. Itu pendidikan keuangan. Nanti saya detailkan apa pendidikan keuangan tu. Nasihat keuangan yang kedua, nasihat mengenai pengurusan keuangan dalam suasana satu-satu, meaning individu tu datang berjumpa dengan penasihat keuangan kami di pejabat AKPK. Yang ketiganya program pengurusan kredit, program untuk membantu pelanggan mendapatkan semula kawalan keuangan berikutan pelan pembayaran balik yang disesuaikan ya. Baik, yang PKS pula ialah program pengurusan kredit untuk PKS dan meja bantuan PKS. Baik, seterusnya ialah saya nak share sikit mengenai statistik perkhidmatan AKPK setakat Disember 2021 ya. Pendidikan keuangan sebanyak 9.072 juta. Pendidikan keuangan yang tadi yang keduanya ialah khidmat nasihat keuangan 1.208 juta. Yang seterusnya ialah program pengurusan kredit PPK atau lebih popular dengan panggilan Debt Management Program DMP sebanyak 368.6 ribu yang berjaya menyertai program kami. Ada yang dah grad dan ada yang masih aktif dalam program pengurusan kredit AKPK. Baik, seterusnya ialah tadi saya beritahu mengenai pendidikan keuangan. Apa sebenarnya pendidikan keuangan ya? Menganjurkan ceramah macam sekarang ni kita dalam Cik Azizi, saya kadang-kadang BM sikit, tak apa deh. Okey, tak apa. Kita raikan belakang Kita raikan kepelbagaian. Kepelbagaian Baik, kita anjurkan ceramah ya. Macam sekarang ni, sesi macam sekarang ni ialah sesi ceramah lah Kita berkongsi mengenai pengurusan keuangan berhemat macam mana, mengenai AKPK, apa AKPK boleh bantu individu dan juga SME di luar sana ya. Dan juga taklimat modul pengurusan keuangan pribadi mengikut. Okey, terima kasih. Baik, dan juga taklimat modul pengurusan keuangan pribadi mengikut peringkat umur, pengajian tinggi, alam pekerjaan, family dan persaraan. Ini dari awal lagi memang kita dah ada modul pengurusan keuangan tu Cik Aziz. Di peringkat universiti pula kita ada macam macam ada beberapa universiti yang untuk habiskan degree dia kena masuk beberapa jam kredit AKPK punya modul pengurusan keuangan Subjek elektif lah. Betul. Lepas tu alam pekerjaan kita ada yang bila orang tu dia dah grad, dia nak masuk kerja, kita ada syllabus dia juga. Supaya dia tak shock masuk kerja nampak gaji. Sebelum masuk kerja ibu bapa mungkin bagi 500 sebulan contoh Cik Azizi Tapi bila dah masuk kerja tiba-tiba dibayar gaji 3,000 sebulan contoh. So dia punya gap tu besar sangat, kadang-kadang mereka shock. Dia panggil culture shock. Ni gaji shock. Gaji shock. Betul.
lepas tu dia orang mula bila nampak gaji 3,000 sebulan masuk, besarnya jumlah tu, dan mulalah mereka membeli tanpa fikir yang gaji tu bila telah digunakan untuk membayar komitmen macam kereta, macam kredit kad, macam baju-baju yang berjenama dan sebagainya. 3,000 tu sebenarnya tak ada apa. Ramai yang macam tu ya Cik Azizi. Lepas tu ada family ni macam mana, ada orang yang dulunya single tiba-tiba dah berdua. Bila dah berdua macam mana nak uruskan keuangan tu daripada individu seorang kepada dua. Dulu makan sepinggan, sekarang sepinggan kena kongsi dua, mini pinggan kena besar lah Lepas tu persaraan macam mana? Persaraan bila dah bersara, kita ni biasanya kalau dulu gaji, bila dah bersara mungkin separuh Mungkin ada yang bersara tak ada gaji langsung. Kalau kerajaan mungkin ada lagi. Kalau yang bukan kerajaan mungkin tak ada. Apa persediaan untuk dia menghadapi masa-masa persaraan tu Yang kedua, kolaborasi dengan pelbagai agensi macam kita dengan bank dan sebagainya. Yang ketiga, menganjurkan aktiviti menerbitkan artikel buku-buku mengenai keuangan. Kalau biasa tengok Cik Azizi, buku-buku keuangan kita macam Power dan sebagainya yang selalu kita bawa ke sini Baik, kita juga ada pembelajaran online pembelajaran online di mana terdapat pelbagai topik keuangan dan bila belajar online ni tak ada kos yang diperlukan percuma sahaja, boleh tekan sahaja link dan benda tu boleh keluar, boleh jawab percuma sahaja. Baik, seterusnya ialah ni yang saya cerita mengenai buku-buku. Saya tak pasti tapi okey boleh. Saya boleh tukar sendiri Okey baik. Tadi dia jam sekejap Okey baik. Ni yang saya cerita tadi mengenai link lah masuk ke power.akpk.org.my di mana banyak link-link untuk modul pembelajaran keuangan secara percuma sahaja. Seterusnya ialah yang saya beritahu mengenai buku Power tadi Okey. Buku Power tadi Ini buku Power. Power ni kuasa Bila baca buku ni simple and easy, dalam buku ni dia memberitahu macam mana untuk kuasai keuangan anda. Semua orang suka kuasa siapa tak si kuasa. Tapi macam mana untuk bila ada kuasa untuk gunakan kuasa tu untuk menguasai keuangan kita sendiri. Baik, money sense pula lebih kepada ataupun dalam bahasa Melayu cerita wang lebih kepada bila kita dah tahu macam mana nak kuasai keuangan, kita ada lebihan duit dalam tangan, macam mana untuk kita gunakan duit tu untuk tambah aset dan sebagainya. Ataupun untuk membeli, macam mana bila kita membeli bukan sahaja bank yang dapat untung tapi kita sebagai individu yang membeli tadi ada kelebihan daripada pembelian tersebut. Baik, seterusnya ialah khidmat nasihat keuangan yang saya beritahu tadi. Khidmat nasihat keuangan ni di mana individu-individu yang ada masalah keuangan, tak ada masalah keuangan boleh datang ke AKPK bawa IC. Kita nak cap jari, letak IC, cap jari, keluar kris dan minta untuk jumpa kaunselor keuangan kami ataupun penasihat keuangan kami di mana satu sesi one by one akan berlaku lah melalui sesi ni penasihat akan nasihatkan apa yang individu tersebut boleh buat, tapi nak terima tak nak terima terpulang. Ini semua percuma maksudnya? Percuma sahaja. Percuma. Sesi ni percuma sahaja. Sebab sebenarnya ada pengalaman saya ada orang yang bekerja yang makan gaji dah 10-20 ribu sebulan setiap hari dia kata dia okey, dia belanja dengan baik, tapi hujung bulan dia tak tinggal gaji dia. So dia pun macam mana gaji saya banyak puan, tapi haji akhir bulan tak ada lebihan tu. Apa yang saya perlu buat? Saya rasa saya dah tak tahu nak cakap apa. Dia cakap macam tu. So dia nak jumpa saya, dia nak minta nasihat. Dia kata, puan, dalam bidang saya pakar, tapi dalam pengurusan keuangan saya tak boleh puan, dia cakap macam tu. So bila kita nasihatkan macam mana perlu dibuat, bila gaji masuk, kena ingat duit tu bila dia masuk, dia datang bersama misi. Bukannya dia masuk, kita berguna. Saya bekerja, saya berhak untuk guna Tapi kena ingat, duit tu ada misi dia untuk kita tunaikan. Sebab tu kalau orang yang duit masuk dia guna tanpa perancangan, habis macam tu tuan. Tengok-tengok sampai usia persaraan, toleh balik ke belakang lamanya aku bekerja. Mana hasil, mana tinggal? Mana bukti? Aset tak ada. Na'udzubillah min zalik. Baik. Seterusnya ialah program pengurusan kredit PPK yang saya cerita tadi. Selepas sesi kaunseling tadi, penasihat keuangan kami akan menasihatkan untuk masuk program PPK. Di mana melalui program ini pengurusan kredit yang distruktur mengikut kemampuan peminjam
Penstrukturan pembayaran balik pinjaman yang sesuai dengan aliran tunai peminjam, portal pelanggan dalam talian untuk pelanggan PPK. Baik, seterusnya ialah melalui program pengurusan kredit. Ini sebenarnya konsep dia macam ni ya tuan. Kalau saya boleh tunjuk program pengurusan kredit. Okey. Kita pergi kepada program pengurusan kredit. Saya sebenarnya ada hari ni saya nak ceritakan kenapa AKPK boleh membantu individu dalam yang mengalami keuangan yang sedikit orang kata tertekan bukan berhutang serius Ya betul. Maksudnya dalam pengurusan keuangan setiap bulan duit masuk pada 25 sebagai contoh. Di akhir bulan tak sampai bulan seterusnya lagi tuan, dia dah stres nak fikirkan macam mana nak dapatkan duit lagi untuk tampung perbelanjaan. Dia panggil gini Basu. Kalau kita selit gaji pada tengah awam ni berak-alikkan ni. Berak-alikkan ni. Berak-alikkan ni jengging gitu. Saya cuba bayangkan Maknanya sebab apa tu banyak lah. Banyak potongan. Betul. Teruskan Basu. Dia kata berat sebelah deh. Deh. Okey, baik. Kita memang kita faham deh. Kita gaji banyak tapi komitmen kita pun banyak. Tapi sebab tu bila kita kecek pasal duit ni, dia mesti urus. Urus tu sangat penting. Masuk banyak ko, masuk sikit ko, bila kita uruskan dengan baik, insya-Allah ada lebihannya. Insya-Allah ada manfaatnya untuk kita Baik. Saya nak cerita pasal saya sambung kepada PPK tadi. Saya nak beritahu, ada orang beritahu yang macam mana nak masuk PPK puan Saya nak masuk program tu tapi ada orang kata kalau masuk program tu nanti kena bayar dan sebagainya. Tadi Cik Azizi dah tanya saya percuma sahaja dan dia punya proses nak masuk program ialah satunya ialah kita akan nilai liability dulu di mana si kris dan penyata pinjaman kena bagi kepada penasihat keuangan kita akan tengok kat situ berlakulah proses kaunseling sebab tu kalau mula sekali kalau nak pergi ke AKPK kita nasihatkan bawa IC dan individu tersebut sendiri yang pergi. Sebab apa kita nak ibu jari bila keluar si kris tu minta kepada pegawai kami cakap nak jumpa penasihat keuangan insya-Allah Baik, daripada si kris tu, penasihat keuangan akan menilai kemampuan membayar semula. Dia akan tengok apa hutang yang ada dalam si kris tu. Jadi dia akan nasihat bergantung kepada si kris tersebut. Baik, yang seterusnya ialah ansuran bulanan baru. Kita akan kira berapa. Daripada sekarang katakan bayar 1,000 sebulan. Tiba-tiba bila kita buat pengiraan, kita ambil baki yang ada di ketika datang jumpa pegawai AKPK, kita tarik tempoh contohnya 10 tahun, maksimum 10 tahun ataupun mengikut tempoh asal customer tersebut dapat daripada bank, berlaku pengurangan atau tidak. Sekiranya berlaku pengurangan, adakah ia memberi, orang kata membantu customer tersebut, individu tersebut. Sekiranya membantu, kita cadangkan masuk program pengurusan kredit AKPK. Pihak kami yang keempat cadang ke pihak penyedia pinjaman. Kami akan mencadangkan iaitu ansuran bulanan baru. Kita cadangkan kepada bank-bank tersebut lah. Daripada 1,000 tadi kita minta kurangkan kepada 700 dibayar selama 10 tahun. Nah, macam tu. Boleh. Okey. Tidak ada. Dia kes terpencil tu kita tak payah cerita lah Tapi sebenarnya macam ni. AKPK ni sebab dia ditubuhkan oleh bank negara untuk membantu individu dan syarat-syarat bantuan tu kita telah dapat. Dah ada. Parameter telah disediakan oleh pihak AKPK. Maksudnya bila ada parameter ni dia ada syarat-syarat dia apa yang kita kena ikut, apa yang kita tak boleh ikut. Jadi benda tu telah dipersetujui oleh bank, oleh AKPK dan di bawah kawal selia bank negara. Nah, orang kata benda ni ada orang cakap, puan sah kan ni? Dia legal, dia mengikut undang-undang. Kenapa tanya sah atau tidak sah? Sedangkan bank negara adalah yang menubuhkan AKPK untuk membantu individu yang ada masalah keuangan tadi. Jadi individu yang ada masalah keuangan tadi, masalah keuangan tu dengan siapa? Kalau dengan angah ke apa kan? Tak boleh. Dia mestilah masalah tu ialah dengan bank-bank yang berada di bawah kawal selia bank negara. Itu sebab tu kalau kita nak berhutang, mesti berhutang dengan bank. Kenapa? Sebab kita boleh bantu. Ada pihak yang boleh bantu sekiranya ada masalah di pertengahan jalan. Pertama sekali kalau orang dia datang ke AKPK dia kata puan saya tak boleh bayar. Kita akan nasihatkan dah jumpa pihak bank, cuba berunding dengan pihak bank dulu. Sebenarnya customer kadang-kadang dia takut lagi ke bank, dia takut bank takak dan sebagainya. So kita nasihatkan bank bukan boleh, dia tak takak. Dia jumpa dulu kadang-kadang bank ni dia bila customer pergi kepada dia lebih
terbuka. Dia lebih, customer ni memang sebenarnya nak bayar. Cuma 10 minit mungkin dia tak order. Bila dia mari jumpa kita, mungkin dia nak kita bantu. Tapi sekiranya mengikut syarat atau polisi bank tersebut, dia tak boleh dah tolong customer tu. Bank tu sendiri akan royak, cik boleh pergi ke AKPK. InsyaAllah AKPK akan bantu cik. Gitu. Ini tu benda tu secular tu memang sah di sisi undang-undang. Dan di bawah kawasan dia bank negara. Baik. Seterusnya ialah, boleh Cik Aziz? Okey. Teruskan. Baik. Seterusnya ialah dia jam Okey, tak apa. Okey. Yang tadi saya ceritakan, pertama sekali kita nilai liability. Saya rasa pelik sikit sebab saya duduk. Sekala bila saya pergi pagi ceramah, saya pergi dia. Tapi tak apa. Okey. Baik, pertama sekali ialah saya nak tunjukkan di sini ialah sikris tadi. Sebab saya kata pertama bila pergi AKPK bawa IC letak ibu jari keluar sikris. Gapo sikris tu deh? Sikris ni adalah laporan kredit individu dalam bahasa mudah dia deh. Laporan kredit individu ni ialah dia tunjukkan hutang gapo individu tu ada deh. Kalau kita tengok dekat outstanding kredit yang mula-mula sekali tu 1, 2 tu, itulah hutang individu tersebut. Maksudnya dia ada 2 je hutang. Jadi bila hutang tu mesti berada di bawah outstanding credit, barulah hutang tu comel. Lepas tu kita akan tengok pula hujung tu ada kosong, ada 2, ada 1, ada kosong. Tak comel dah. Dia mesti hujung tu mesti kosong belakang. Dia tak boleh ada 1, 2, 3. Dia mesti kosong. Kosong menunjukkan yang individu tersebut tidak ada tunggakan dengan bank. Individu tersebut dia bayar cukup setiap bulan, dia bayar sebelum deadline. Baik, kalau kita tengok dekat sikris yang ditunjukkan sebagai contoh ni, di bawah kepada outstanding credit tu dia ada special attention account. Maksudnya account dalam perhatian khas. Jadi bila ada hutang berada dalam special attention account, menunjukkan sikris tu tak cantik. Sikris tu poor. Meaning kalau berurusan dengan bank ada hiccup, tak smooth. Dia biasanya ada tindakan undang-undang telah berlangsung. Baik. Kalau ada special attention, ada hutang di bawah special attention, saya nak beritahu kena pergi AKPK. Wajib dah tu. Sebab apa? Bila customer masuk program pengurusan kredit AKPK, dia bayar, pembayaran pertama dia bayar, selepas itu bermulalah. Selepas pembayaran pertama, segala tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap individu tersebut terhenti serta-merta dengan syarat tidak muflis lagi. Ini tu katakan ada surat saman 1 telah berlaku. Mungkin akan ada surat saman kedua. Dengan pembayaran pertama berada dalam program tu, dia buat pembayaran pertama cepat-cepat. Segala tindakan yang kedua susulan daripada pihak pun terhenti serta-merta. Itu penting. Kalau special attention cepat-cepat pergi ke AKPK, insya-Allah kami bantu. Baik, seterusnya ialah ni saya nak ceritakan, saya cerita secara kasarnya ialah sikris lah. Sikris ni sangat penting. Sebab apa? Sikris yang excellent, bila dia berusaha dengan bank, dia berusaha untuk buat apa-apa hutang dan sebagainya, lancar. Pahlaw ni kalau nak minta kerja dan sebagainya, orang tengok dah sikris ni. Tengok dah sikris. Even ada setengah jabatan juga, dia minta pekerja dia untuk setiap tahun hantar sikris kepada HR. Jadi sikris ni penting untuk kita uruskan supaya sikris kita dalam keadaan cemerlang. Sekiranya berlaku macam saya tunjuk contoh ni, ada special attention, boleh datang ke AKPK untuk sekurang-kurangnya dapatkan nasihat dulu daripada pegawai kami. Ataupun sekiranya yang sebelah tu, yang nombor N tu di bawah tu, kalau ada angka selain daripada kosong, boleh datang kepada AKPK. InsyaAllah kami akan nasihatkan. Kalau perlu berada dalam program pengurusan kredit, cepat-cepat berada dalam program pengurusan kredit AKPK, percuma sahaja. Baik, seterusnya ialah Puan Su, sebelum kita pergi boleh. Tadi yang kata potongan tiap-tiap bulan tu kan, potongan tu cantik kan. Okey. Tapi kalau macam penjawat awam, kita dah buat potongan melalui biru. Boleh. Jadi dia memang tak akan mengganggu lah. Tak mengganggu. Macam kalau penjawat awam kalau sikris penjawat awam, dia akan timbul yang tepi tu yang N tu dia akan tubik kosong-kosong je. Sebab dia potongan gaji setiap bulan. Tapi hakikat sebenarnya ada masalah keuangan juga. Tu di sebaliknya lah. Tanya dirilah yang tu. Kena tanya diri, merdekakah keuangan anda? Okey, ya betul. Merdekakah keuangan, betul. Sebab kalau tunjuk ke orang kata wah bagus. Bagus. Adakah kita sendiri tu bagus betul atau tidak? Betul. Kita hanya kita yang tahu.
Bila hanya kita yang tahu, kita dah dengar sesi ni, kalau perlu pergi ke AKPK, pergi. Bila bersama dengan pegawai AKPK, bila orang kata sesi kaunseling dengan pegawai AKPK tu jangan bimbang, semuanya adalah rahsia. Rahsia Bila jumpa saya sebagai contoh, dah cerita semua gaji berapa dan sebagainya. The moment habis sesi tu saya bangun daripada meja saya tu, saya tak ingat dah gaji tuan tu berapa, komitmen dia apa. Reset terus Kita dah set supaya kita jaga dia punya confidential, rahsia tadi. InsyaAllah jangan bimbang, boleh datang kepada kami. Nak masuk, tak nak masuk program pengurusan kredit tu, kisah kedua. Kisah pertama ialah datang ke AKPK dulu. Jumpa dulu. Dapatkan nasihat keuangan. After all ni, percuma ni. Cik Azizi. Saya mula-mula saya dulu daripada bank dia. Bila saya masuk AKPK, saya kata, ada lagi kau benda percuma dari dunia ni? Ada, AKPK. AKPK Maksud tanah awam pun kena bayar. Ni, tanah awam tak ada 3% tak boleh lepas kan? Tapi AKPK percuma, Masya Allah. Boleh datang dia. Ada juga customer yang datang kepada kami, Puan, habis gaji puan siapa bayar? Dia rasa macam ada udang di sebalik ni dan sebagainya. Saya kata, jangan bimbang benda tu. Jangan bimbang, tuan tak payah fikir. Yang penting program ni adalah percuma. Baik, seterusnya ialah kita teruskan kepada yang saya beritahu pasal program pengurusan kredit. Program pengurusan kredit ni saya nak tunjuk ilustrasi sikit kita tunjuk sini. Satu, sebelum dia masuk AKPK. Ni seorang customer yang kita telah tengok, dia datang kepada kami sebelum dia masuk AKPK. Kita review dia punya komitmen. Dia bayar rumah 1,200 bulan. Dia bayar kereta 620, dia bayar personal loan 500 bulan dan dia bayar kredit kad dia 550 sebulan selepas dia masuk AKPK. Rumah kepada 900 bulan, kereta kepada 400, personal loan kepada 300, kredit kad kepada 100. Daripada 2,870 dia bayar sebulan komitmen dia, tolak daripada gaji dia. Selepas masuk PPK, program pengurusan kredit AKPK, 1,700 bulan. Dia ada lebihan tunai dalam tangan lepas masuk program sebanyak 1,170. Kita selalu bila kita cerita kepada customer, kita tanya dia, adakah ini membantu? Kalau membantu, masuk program pengurusan kredit AKPK. Baik. Seterusnya ialah kriteria nak masuk program. Puan macam mana nak masuk? Ramai yang tanya saya. Bila puan cerita macam best je rasa nak masuk program dia. Adakah program ni mesti orang yang dia memang dalam keberhutangan, maksudnya orang yang keuangan dia memang tak terurus dah baru boleh masuk AKPK ke? Tak. Orang tu dia molek pun dia boleh bayar hutang dengan baik pun, tapi dia rasa macam saving dia sikit ya lo ni. Tak ada dia. Dia rasa macam sikit saving, tak ada sikit ni. Dia suruh gitu. Nak tunggu dia punya income naik ni. Nak tunggu increment lambat lagi. Bulan 1 kau, bulan 3 kau, bulan 7 tak tahu deh. Nak tunggu bonus tak tahu orang we kau dok bonus. Di luar kita punya kemampuan untuk kita pastikan benda tu berlaku deh. Jadi yang law ni apa yang kita boleh buat? Pergi ke AKPK dulu. Tengok sama ada boleh atau tidak pengurangan berlaku. Bila berlaku pengurangan masuk program pengurusan kredit, ada lebihan tunai dalam tangan. Hak tu hak law ni boleh bantu insya-Allah. Baik, selain daripada itu, kriteria pendapatan bersih yang positif. Hak ni penting deh. Ada orang datang, dia punya pendapatan bersih dia kosong. Kosong. Itulah senario dia, realiti dia. Ramai orang tak tahu benda ni, tapi itulah senarionya. Realiti yang berlaku, yang depan nampak comel, dia senyum berlaku. Tapi belakang tak ada siapa tahu. Baik. Hujung mata, hujung pucuk hati. Cik Azizi, kita hijau deh. Kita hijau. Kegembiraan kita hari gaji. Tak dapat dinafikan hari gaji siapa pun dia. Hari gaji memang kita suka. Kita bahagia, kita rasa suka sangat lebih. Dia boleh duit hari ni deh. Hari menuai hasil. Hari menuai hasil orang kata deh. Kalau tanya padi kat hari tu lah nak ambil padi. Itu deh. Nak jadikan beras dan sebagainya. Tiba-tiba hari gaji yang semua orang tunggu tu dia hanya sempat tengok gaji 10,000 tu masuk, lepas tu tak tahu gimana gaji tu. Just Angka sahaja, lepas tu dia seolah-olah touch and go betul. Tengok sekejap, right tu. Gimana? Pergi potongnya gaji. Potong tu, potong ni, dia panggil SI. Kita dah bagi kebenaran untuk bank, automatik ambil daripada akaun kita. So,
dia nampak duit masuk tapi dia tak nampak, dia tak dapat nak gunakan duit tu. Baik. So, yang tadi saya kata pendapatan bersih yang positif deh. Yang keduanya ialah tidak diisytiharkan sebagai muflis. Kalau dah muflis Cik Azizi, kami hilang kuasa. AKPK hilang kuasa. Ada orang yang dia dah muflis, dia kata, puan saya nak jumpa pegawai AKPK, saya suka berurusan dengan AKPK. Tapi macam mana ni puan? Saya kata bila dah muflis, kami tak ada kuasa lagi. So, bila ada masalah keberhutangan, ada hikap dalam keuangan, tiba-tiba rasa macam, rasa tak sedap. Bila kecek hardware ni rasa tak tenang je hati. Pergi ke AKPK selalu. AKPK. PK selalu ke AKPK. Baik. Seterusnya ialah jumlah pinjaman tidak melebihi 5 juta. Kalau lebih 5 juta, kami hilang kuasa. Dah lah. Baik. Tindakan undang-undang tahap lanjut. Tidak berada di bawah tindakan undang-undang tahap lanjut. Ada orang datang kepada kami, hok muflis, memang tak boleh dah lah dah. Ada orang dia macam sikit lagi dah nak muflis, 2 minggu lagi dah nak muflis. Contoh, pihak bank royak dah nanti 2 minggu lagi akan kena tindakan muflis contohnya. So dia datang kepada kami, tapi dalam sikris tak tulis lagi muflis. So dia datang, dia royak, AKPK tolonglah kami, dia kata. Dia suami isteri, tolonglah. Kami nak masuk program PPK, dia kata. Kita tengok, berada dalam tindakan tahap lanjut. So kami pun buat orang sebab orang tu kita bila customer datang minta tolong. Bila tengok dalam sikris belum ada tindakan muflis lagi, so kita hantar proposal kepada bank. Bila hantar, rezeki dia berjaya. So kami confirmkan dengan bank betul ke ni. Bank kata, bank pula orang kata lembut hati. Dia kata effort customer pergi ke AKPK sebelum tindakan muflis jatuh, bank terima. Alhamdulillah. Tu kalau boleh jangan sampai tahap tu lah. Baik. Tidak berkemampuan untuk menguruskan hutang. Ada seorang customer saya, dia datang, dia kata dia ada 10 kredit card. 10. Ada orang lebih 10 Cik Azizi. Ni dia ada lebih kurangnya 10, lebih kurang dah. 10 kredit card. Dia datang, dia kata, puan saya boleh bayar. Tapi, saya boleh bayar tapi saya rasa macam, serabut. Setiap bulan gaji masuk nak pergi ke bank A, lepas tu bayar kredit kad A, pergi bank B, kredit kad B, bank C. Saya serabut. Lepas tu kadang-kadang saya kena samil, lepas tu kadang-kadang kata saya kena claim dan sebagainya. Dia kata dia, boleh tak saya dengar AKPK ni one stop center? Saya nak masukkan semua kredit kad saya dah bawah program AKPK. Saya tak usah dah berhutang. Saya kata boleh. So kita masuk dalam program, lepas bulan dia datang balik kepada kami, dia cakap terima kasih AKPK, loan ni saya lebih tenang menguruskan duit saya, dia kata. Sebab apa, setiap bulan dia masukkan duit ke akaun AKPK di Maybank, AKPK ambil duit tu hantar kepada bank yang terlibat secara percuma on behalf of him tadi. Dia kata Masya Allah, dia kata tak ada lah orang kata nak jumpa organisasi macam AKPK, tolong bayar, dah lah hutang tu banyak bank pula, percuma. COD free dah dia. Dia bayar nak jumpa dia. COD free. Dia. Astagfirullah, Masya Allah, tabarakallah. Dia, itulah. Tu customer saya tu Chinese. Bila dia dapat, dia telah dibantu secara percuma oleh AKPK. Lepas tu AKPK tak ada cah gapo-gapo. Betul, tak ada cah. Betul, percuma. Seterusnya esok sampai kawan dia, lusa sampai kawan dia, dia sebarkan kepada orang lain. Manfaat betul. Dia tahu benda ni bermanfaat. Dia kata kenapa saya nak seorang-seorang, saya nak kawan saya dapat kelebihan AKPK juga. Masya Allah. So dia punya tu hari ni point dia satu lagi ialah sebarkan kepada orang sekeliling kita. Mana tahu dia perlukan bantuan AKPK. Baik, seterusnya ialah pinjaman dari penyelia kredit yang diluluskan oleh bank negara. Tuan, yang saya beritahu tadi deh. Kalau ngah ko acik tak boleh deh. Saya tak sebut lah. Tu deh. Maksudnya tak boleh. Dia mestilah dengan bank-bank di bawah kawal selia bank negara. Dia kena bank lah. Dia kena bank. Di bawah. Tekun amanah. Masih baik tuan tanya deh. Tekun boleh. Cuma dia ada syarat dia lah. Tekun boleh. Lepas tu PTPTN boleh. Cuma yang saya beritahu bank-bank tadi sebab kebanyakan kita, saya cakap secara general, sebab kebanyakan kita ramai yang berhutang, kadang-kadang dia tak nampak bank, dia nampak siapa yang boleh bagi duit. Dia tak kira dah orang tu ngah tu. Ada kata masalah dia. Yang penting dia nak duit deh. Tak boleh, kena fikir panjang deh. Kalau nak butai ke gapo, dapatkan daripada penyedia kredit yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia.
Ataupun macam tadi dia berhutang dengan tekun, boleh datang ke AKPK. Dia PTPN, dia nak bayar PTPN. Lepas tu PTPN tu dah berapa bulan? 70 bulan tak bayar dia. 70 bulan tak bayar. So boleh datang ke AKPK. InsyaAllah dia boleh berada di bawah program pengurusan kredit kalau betul dengan dia punya term dia. Bayar sikit-sikit setiap bulan sampai habis dan segala tindakan undang-undang terhenti. InsyaAllah. Jadi Kak Su, saya nak celah sikit. Maknanya program ni pengurusan kredit PPK ni pada pandangan saya lah tu apa sangat-sangat rugi sebenarnya. Siapa tak join? Sebab Rugi tak join memang rugi tak join. Pasalnya contoh macam Kak Su beritahu tadi, dia walaupun pendapatan bersih dia positif, dia nak besarkan dia punya saving, boleh juga menyertai. Maknanya sangat-sangat untung program ni. Jadi serbulah ke AKPK di Kota Baru ni, dekat The Pavilion tu. Pak ni Kak Su tak ada tanya, insya-Allah. Tak ada tanya dia. InsyaAllah. Tapi saya sangat mengalu-ngalukan biarkan kami tak dantangi ke apa tu. Yang penting mandat yang diberi oleh Bank Negara untuk membantu individu dan SME tadi tercapai. Waktu kita nak dia. Jadi AKPK di Kelantan ni dia ada di Kota Baru so ya. Boleh datang ke AKPK. The Pavilion alang-alang Tuan dah hoyak tadi dah. The Pavilion sebelah 7-Eleven ataupun sekolah rendah Langgar Sekolah rendah Langgar. Okey. Baik, pasal teruskan. Kita share sikit lagi sebab takut nak hantar kuis ni betul, kita nak share kuis dia ada beberapa soalan kita akan tanya. Lepas tu ada 50 riyal 50 riyal soalan. Okey. Baik, sebelum kita habis sesi ni ada masa banyak lagi tak? Okey, boleh lagi. Lagi deh. Saya share kelebihan berada dalam program kita deh. Apa kelebihan individu yang berada dalam program pengurusan kredit AKPK? Satunya ialah plan pembayaran semula sesuai dengan aliran tunai. Sebelum ni 1,000 tak ada, bila kita buat anggaran, kita dah masukkan dalam program AKPK, tiba-tiba dia bayar 700 bulan. Contoh, ada orang mungkin 500 bulan. Adakah pengurangan dengan lebihan tunai sebanyak 500 ataupun 300 dalam tangan itu membantu? Kalau membantu, jemput berada dalam program pengurusan kredit AKPK. Yang kedua, penangguhan tindakan undang-undang jika ada. Sekiranya orang tu memang dia loan ni dia dah dapat surat saman 1, surat saman 2 ataupun ada orang dah duk ganggu, duk telefon seumur dia. Jadi dengan berada dalam program pengurusan kredit, bermula pembayaran pertama, segala tindakan undang-undang terhenti. Tiada gangguan dari agensi pemungut hutang. Ada setengah orang, ni saya nak share pengalaman customer saya tuan. Dia datang ke AKPK Kota Baru, dia ni seorang ibu. Dia kata, puan, anak saya balik daripada KL, dia kata saya ingat dia happy lah balik rumah jumpa mak ayah, tapi sebaliknya yang berlaku, dia masuk dalam bilik, dia tak buka lampu, saya tak tahu dia mandi ke, dia semaya ke, dia tak makan, dia tak kecek dengan orang, dia duduk senyap dalam bilik tu, dalam bilik yang gelap, tak tahu khabar berita dari dalam. Saya seorang ibu puan, serana ni puan. Saya kata, puan datang jumpa saya AKPK, saya penasihat keuangan. Jadi saya esok saya nak minta puan kalau boleh hari ni bawa anak, bawa IC dia, kita nak ibu jari dia, keluarkan si Chris. Lepas tu hantar dia balik rumah, puan jumpa saya. Saya royak ke ibu tadi. Esok dia buat gitu. Lepas tu dia jumpa saya, dia kata dia hantar dah rumah dia, balik anak dia di rumah. Lah ni dia nak jumpa saya. Dia buat sebagaimana yang saya nasihatkan ya. Lepas tu saya tengok hutang anak dia. Lepas tu dia royak, dia kata rupa-rupanya anak dia diberhentikan kerja. Saya pun tengok si Chris, saya kata betul lah. Memang ni dia ada masalah keuangan. Sebab hutang dia banyak, komitmen dia banyak. Bila komitmen banyak, dengan diberhentikan kerja, dia memang satu stres yang tak boleh, orang kata di luar jangka lah benda tu berlaku. Buntu dia. Dia kata, kalau anda buntu, AKPK bantu. Lepas tu, mak dia datang jumpa saya pun buat anggaran semua, masukkan dia dalam program pengurusan kredit. Mak dia kata, it's okay, saya yang akan bayar. Mak dia kata, yang penting saya nak anak saya kembali seperti dulu. Anak dia seorang lelaki yang ceria sebenarnya. Lepas tu, saya pun masuk dalam program, mak dia setiap bayar selepas bulan tuan. Dia datang balik kepada saya. Puan Su, terima kasih banyaklah Puan Su. Dia kata betul, rupa-rupanya anak saya ada masalah hutang. Dia diberhentikan kerja, dia tak boleh nak bayar hutang. Dia stres. Ada orang ganggu, duk telefon seumur dia. Okay, pemungut hutang dia. Dia stres, dia tak boleh dengar bunyi telefon. Tuk dia stres, dia rasa nak pekor telefon. Lepas tu rupa-rupanya dia ada masalah hutang, dia dikejar untuk bayar hutang. Bila saya masukkan dalam program, bila saya dah bayar, benda tu dah tak berlaku. Orang yang duk telefon dia pun hutang tu stop.
Masya Allah. Yang ketiga, tiada gangguan dari agensi. Kisah tadi, ibu tadi dia datang, dia kata terima kasih puan, AKPK telah bantu anak saya. Anak saya dah ceria dah. Masya Allah. Sebab tu kalau ada masalah apa, jumpa orang dulu. Siapa yang boleh bantu kita? Kalau tak tahu punca pun, at least pergi. Jangan Kalau- duduk sore. Jangan duduk sore. Cari bantuan. Jangan duduk dalam bilik bawah katil sore, stres sore. Tak suka. Bunuh diri. Ya, betul. Ni. Yang keempat, pembayaran setempat pinjaman yang diselia di dalam PPK. Pembayaran setempat maksudnya ialah one stop center. Saya cerita di awal, saya kecek tadi. Iaitu, katakan ada 5 bank, masukkan 5-5 dalam program pengurusan kredit AKPK, insya-Allah AKPK akan ambil duit itu hantar kepada bank 1, bank 2, bank 3, bank 4, bank 5 secara percuma. One stop center. Baik, seterusnya ialah saya nak share sikit lah deh. Alang-alang kita berada di sini hari ni bercakap pasal hutang deh. Keberhutangan yang serius ini sangat, orang kata sangat mengganggu prestasi pekerjaan pekerja-pekerja sama ada government ataupun private. Saya nak share sikit sebab-sebab keberhutangan tuan. Yang ni kita akan ambil perhatian serius lah. Kena serius. Di manakah kemerdekaan kita di sini? Boleh tengok. Merdekakah kita Ya, ni? betul. Kita nak cakap merdeka ni. Tapi bila balik rumah, bila anak kata mama nak duit RM50, mama nak pergi ke lawatan sambil belajar. Mama pun kata, pergi jumpa papa. Kalau bapa duit jumpa papa. Ni, papa pula. Papa nak duit RM50 untuk lawatan sambil belajar. Duit je papa. Pergi jumpa mama. Tak selesai. Anak tu nak pergi mana tak tahu deh. Tengok-tengok papanya kereta besarnya. Mama pun kereta tak kalah deh. Telefon pula AEIOU. Deh. Papa pun sama 2-3 telefon. Tapi tak merdeka dari segi keuangan. Kenapa? Satu, cuba tengok gaya hidup. Gaya hidup mewah dengan membeli secara hutang. Sekarang ni tuan, kalau saya balik Kelantan, mula-mula saya balik Kelantan. Dulu saya lama duduk luar, tiba-tiba saya balik Kelantan, rasa nak orang kata, nak berbakti di bumi sendiri deh. Sama je di mana, cuma tempat lahir ni kadang-kadang di akhir usia, di Jak mas penghujung. negeri orang kata. Betul deh. Baik. Hujang emas di negeri orang, hujang batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri deh. Baik. Bila saya balik, saya tengok gaya hidup di sini ya. Saya tengok banyak kafe-kafe hipster yang tumbuh. Deh. Bagai cendawan selepas hujan. Deh. Lepas tu dalam kafe tu pula, bukannya sunyi, tak ada orang. Orang penuh, Cik Azizi. Orang penuh. Lepas tu ada satu kafe yang masa saya balik 2018 tu, kafe tu baru buka. Di sebuah pasaraya yang terkenal jugalah, di dekat lembah Sirih tu. Lepas tu bila saya tengok di kafe tu, saya tengok queue dia macam ular di palu. Ramai orang queue. Nak suruh jadi orang tu boleh queue, jadi ular tu boleh. Deh. Lepas dua queue tu pula dua line queue tu. Yang macam ular di palu tu. Saya pun tengok, saya kata mula-mula saya balik saya cakap, tu berubah saya punya persepsi kepada negeri saya sendiri. Meaning, orang di negeri ni memang dia banyak duit. Pertama dah. Kuasa belinya tinggi. Jadi, tu yang saya nampak. Lepas tu bila saya tengok pula lepas tu ialah, bila ada promosi ramai dia. Semua tu bagus. Sebenarnya bagus. Kita bekerja, kita makan gaji, kita nak rasa semua tu. Boleh. Cuma, biar benda tu sebab kita nak, orang kata sebab kita bekerja, kita nak rasa kopi yang mahal sekali-sekala, why not? Tapi bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Tak jadi budaya. Bukan, jangan budayakan. Jangan budayakan bila nak kopi je mesti yang mahal. No. Sebab tu, duit ni banyak atau sikit, dia tak kisah. Tak apa. You ada banyak ke, you ada sikit, tu cerita lain. Cerita yang utama ialah macam mana you uruskan yang you dapat banyak atau sikit tadi. Kalau you dapat banyak tanpa urusan, tak lekat juga. Tak lekat. Sebenarnya saya boleh kata bahasa kita belanja di tempat yang tepat. Betul deh. Tepat sasaran. Ya tepat deh. Yang keduanya, bila saat kita tengok jiran kita ni dari dulu kata dia kecil je. Bila kita berjiran dengan dia, kereta kita besar sikit deh. Tiba-tiba kereta dia lagi besar daripada kita deh. Tiba-tiba. Deh. Kita pun tak boleh jadi nak lawan ni deh. Kita lupa yang kereta kita walaupun tak berapa nak besar dengan kereta baru jiran kita, kereta kita tak pernah bagi masalah. Sampai ke mana-mana. Dan nak jam kau, nak gapo kau, dia mesti jam di rumah kita. Betul. Dia tak jam di tengah jalan. Kereta jaga tu Betul. Kereta jaga tu dia. Hak tu yang kita lupa.
gaya hidup. Kita kena hidup atas kemampuan kita. Kita mampu beli baju yang harga 100 ke kita mampu beli baju yang harga 200. Kalau mampu 100, tak salah kita beli kau 50 riyal. Yang penting benda tu nak masuk majlis boleh berlaku. Gaya hidup. Kena beringat. Kadang-kadang kita tengok saing kita gelar sampai ke siku dia. Kita pun nak gelar sampai ke siku juga. Tak boleh kalah kita. Kita pegawai PPAK benar dia. Kita hebat benar dia. So kita pun beli gelar juga. Dalam masa yang sama, adakah kita bahagia? Adakah dengan beli gelar nak lawan saing kita tu, adakah kita lena tidur malam? Kalau tak lena, tak berbaloi. Jangan. Bila nak membeli, pastikan keperluan kita. Bila nak membeli, pastikan itu dalam kemampuan kita. Jangan membeli berhutang disebabkan kita nak impress orang lain. Kalau beli kereta besar ni, kawanku mesti impress dekat aku. Oh, hebatlah kau ni. Ataupun kalau beli gelang banyak ni, kawan kita mesti asyik puji je kita. Bisa nampak aku. Oh, bisa nampak hebat dia ni. Mesti dia banyak duit. Jadi, stop impress others. Impress diri sendiri. Macam mana nak impress diri sendiri? Bila anak nak duit untuk lawatan sambil belajar, kita nampak dia pergi ke papa dia. Mari sini. Papa, mama nak duit. Kita boleh memberi dia ketika orang sekeliling kita memerlukan. Impress diri sendiri. Yang kedua, keadaan dia. Keadaan ni tak nak lagi lah. Ada orang tu dia hilang pekerjaan. Ada orang tu dia hilang upaya. Dia ada penyakit-penyakit kritikal dan sebagainya. Itu menyebabkan dia dalam keberhutangan dia. Makna keadaan yang tidak dapat dikawal. Tak dapat dikawal. Takdir lah. Takdir dah dia kata dia. Tak boleh kawal dah nak buat gana dia. Tu pun ada persediaan sebelumnya sepatutnya kan. Ya. Insurans ke, saving ke, macam mana kan. Betul. Baik, seterusnya ialah tersasar. Kurangnya kesedaran pengurusan keuangan. Kita orang yang selalu mendengar pengurusan keuangan AKPK, ceramah AKPK mengenai pengurusan keuangan, program pengurusan kredit, macam mana program pengurusan kredit boleh membantu individu dan sebagainya, insya-Allah kita tak akan tersasar dia. Tersasar ni kadang-kadang kita ni gini je sebenarnya. Kita nak telefon. Kita nak telefon, kita boleh je beli telefon dengan harga 500. Telefon tu apa fungsi dia? Kita nak telefon macam saya, nak telefon Tuan Azizi untuk ceramah hari ni. Nak terima mesej daripada adik-beradik, mungkin dah sampai ke tempat dia dan sebagainya dia. Nak terima mungkin voice call daripada suami yang jauh, nak beritahu dia sekarang dah sampai ke tempat dia dan sebagainya. Atau anak-anak mungkin dia nak video call beritahu mama saya dah berada tempat lawatan. Ataupun kita nak ambil gambar. Sekarang fungsi kamera pun telah diambil oleh telefon. Kita nak ambil gambar dan sebagainya, nak ambil video dan sebagainya. Semua ada di telefon yang harganya 500. Tapi sebaliknya yang berlaku, kita beli yang harga 5,000. Tapi apa orang yang selalu mendengar mengenai pengurusan keuangan, dia beli yang 500 tadi. Dia save 4,500 untuk kegunaan luar jangka dia. Jadi kita jangan tersasar. Kadang-kadang setiap bulan kita perbelanjaan kita dah beritahu yang perbelanjaan utility rumah ni mesti dalam 1,000 sahaja contoh. Tiba-tiba bulan tu minggu ni pun pergi minum kafe tu, minggu yang kedua pergi minum di kafe yang kedua, minggu yang ketiga pergi kafe tu, minggu keempat kafe tu, tiba-tiba tersasar. Duit tak tinggal di akhir bulan. Saving sepatutnya masuk duit simpan daripada sumber yang sama belanja. Tapi orang tu dia masih lagi masuk duit gaji masuk, belanja lebih baru simpan. Bila macam tu dia selalu tak ada duit untuk simpan. Lebih-lebih lagi kalau dia selalu belanja dalam keadaan yang lebih daripada perancangan dia. Tidak terkawal, tersasar. Baik, yang keempat ialah tamak, tertarik dengan skim cepat kaya. Ini ramai. Ni ramah dia. Ramai. Tamak ni sebenarnya gini. Ada orang dia kata, puan bagi 200,000. Lepas 2 minggu, puan akan dapat double 200,000. 400,000. Siapa tak rasa? Nok lah. Duit siapa tak sirik? Semua orang nok. Tapi kita yang selalu mendengar mengenai perkongsian keuangan, kita tahu duit tak mudah dicari. Kalaulah semudah itu, 200,000 lepas 2 minggu 200,000 double, dapat 400,000. Semua orang kaya Cik Aziz. Saya mula-mula sekali no. Tapi disebabkan kita ni selalu dengan perkongsian keuangan, selalu masuk pengurusan maya perbincangan maya macam ni. Jadi kita tahu yang benda tu mungkin tak betul. Orang tu pula dia kata, puan,
Puan kena duit tu cash money 200,000 tu hari ni juga, sekarang juga, tak boleh tunggu. Kalau tidak boleh kau orang lain. Penuh kota dia kata. Yo. Ni kira rezeki puan lah dia kata dia. Jadi kita yang bijak dalam dalam orang kata dalam penilaian keuangan ni, kita selalu dah terfikir. Benda ni kalau rushing macam ni, kalau nak time tu juga tak sini kita balik fikir, tak kena ni. Kita yang selalu mendengar mengenai perkongsian keuangan, kita mesti ada detik macam tu. So kita wayak dia. Tak apalah. Saya kalau gapo-gapo, saya mesti balik bincang dengan suami saya dulu. Saya mesti balik bincang dengan ibu bapa saya dulu. Saya mesti bincang dengan isteri saya dulu. Kalau macam kalau gitu, kalau tak boleh, saya tak boleh fikir gapo, kira bukan rezeki saya. Cik bagi ke orang lain lah. Kena berani untuk menolak. Kita nak mengumpul 200,000 ni. Payuh. Tiba-tiba week dia lesak macam tu sahaja. Kena fikir. 200,000 tu ada dalam tangan kita dah. Hak tu lepas 2 minggu nak ubi balik tu tak tahu bila lagi. Dah dalam laut. Betul dah. Jadi kena ingat tamak ni ada satu sifat yang sangat rugi. Baik. Ya Puan Su, saya tambah sikit. Boleh. Sekarang ni hot 200,000 tu kita punya besar. Ada sikit-sikit kalau tengok dalam FB apa semua. 200, 300. Bayar 200.5 boleh dapat 5,000. Kalau kita fikir berniaga apa? Bayar 200.5 boleh dapat 5,000 dalam tempoh 2 minggu sebulan. Kita fikir dengan logik memang tak logik. Niaga apa? Niaga modal 200.5 boleh dapat 5,000 dalam tempoh 3 minggu ataupun seminggu. Jadi kita kena fikir balik lah. Benda-benda macam ni supaya kita tak jadi tamak macam Puan Su bagi tahu tadi. Silakan Bagus sambung. Sungguh dia law ni kena hati-hati. Banyak sangat. Kita nampak macam biasa dia kata. Sokongan bagi 10 riyal kau. Tapi 10 riyal kalau berapa ramai dalam mesian. Bagi. Scan. Kadang-kadang dari jumlah yang kecil juga. Kita tak sedar benda tu. Tak riput pun mikir 200 tak riput. Kalau 200. Dengan 100 orang, 2,000 orang ikut 200. Kaya jutawan dia. Kena beringat kita ni deh. Baik, seterusnya ialah saya nak share yang lastnya ialah supaya kita sedar. Kita ni keuangan kita ni dalam keadaan yang macam mana? Adakah sudah merdeka ataupun masih dalam terkial-kial untuk bernafas, untuk mencapai kemerdekaan sendiri? Apa dia tanda dia? Tak cukup untuk belanja. Gaji banyak setiap bulan tapi sebelum akhir bulan kita dah terkial-kial nak cari second punya income. Hari gaji masuk, tiba-tiba kita masih terfikir macam mana untuk tambah income kedua. Untuk cari pekerjaan yang kedua. Tidak cukup belanja. Tindakan undang-undang untuk pemulihan hutang. Ada orang pergi rumah, dia ganggu kita. Dia kata nak pergi sebab apa? Sebab nak suruh kita bayar hutang dan sebagainya. Ada orang yang selalu telefon. Tiap-tiap malam, tiap-tiap masa duk kerja pun dia ganggu kita. Dia telefon sampai kita fobia. Kita panik dengan bunyi telefon tu. Debar bunyi telefon. Kalau dulu kita zaman kecil dulu kan bunyi telefon berlari nak akak suka dia. Berebut nak akak dia. Law ni situasi sebaliknya untuk tanda menghadapi masalah keuangan. Bunyi deringan telefon tu. Debar, peluh, stres, panik. Itu tanda dia. Baik, seterusnya ialah dihubungi atau diberi peringatan untuk hutang tertunggak oleh institusi keuangan, bank, telefon. Dia royak ni tertunggak dah ni, kena bayar cepat-cepat. Kalau tidak akan dikenakan tindakan undang-undang. Pembayaran balik pinjaman lebih daripada 90%. Betul. Yang ni dah bahaya. Kalau 90% ni dia panggil bahaya dah ni. Bukan berhati-hati, bukan kena lebih, orang kata berbelanja kena lebih berhemat dan sebagainya. Bahaya dah masa tu. Kalau 90% tu, kena hati-hati. Baik, anda hampir atau melebihi had kad kredit anda. Kad kredit 10,000, dia berbelanja 10,500 dah. Boleh? Boleh. Ada lagu tu dia. Negatif dah berbelanja. Waktu tanda besar tu meminjam untuk membuat bayaran ke atas pinjaman setia ada. Ini ada juga boleh buat. Pinjaman sedia ada. Ya Allah, yang ni kan Overlap tu. sesekali tidak. Overlap Dia overlap ni sebenarnya dia banyak. Di mana? Kalau overlap tu saya tak suruh ayat secara khusus. Overlap tu tak boleh. Tak. Cuma situasi ni dia pinjam sebab dia tak boleh bayar personal loan dia setiap bulan. Dia pinjam tak boleh bayar kereta dia. Dia pinjam sebab tak boleh bayar komitmen rumah dia. Jadi dia meminjam satu jumlah untuk bayar komitmen dia yang 3 tadi. Bahaya. Bahaya dah. Yang ni sangat bahaya. Jangan sesekali buat macam tu. Di ketika tak boleh bayar hutang tu, pergi ke AKPK selalu. Tengok macam mana AKPK boleh bantu. Dulu. Pergi dulu.
Jangan terus meminjam untuk bayar pinjaman. Oi, bahaya sangat, na'udzubillah min zalik. Saya cakap sekali lagi di sini, jangan sesekali meminjam untuk membayar pinjaman. Baik, itu sahaja tanda-tanda dia lah. Banyak lagi, cuma yang ni yang utama, yang penting. Yang penting. Baik, sekiranya ada tanda-tanda tersebut, saya nak tuan-puan semua pendengar hari ni yang ada dalam majlis kita hari ni untuk akui mempunyai masalah hutang yang tidak terkawal. Hutang ni dia kena akui. Jangan kes tadi dia masuk dari bilik tutup, tak boleh. Dia mesti akui dulu. Aku ni ada masalah hutang ni. Loan ni tidur pun tak nego. Kecek dengan bini pun suruh naik saja. Contoh. Dengan anak tu rasa nak itu semua dia. Duit. Tak boleh orang sebut duit. Mula naik angin. Deh. Akui. Rupanya aku ni ada masalah hutang. Kemana aku harus pergi? Baik, hadapi kenyataan tu. Jangan sembunyi dalam bilik. Jangan lari daripada situasi, daripada rumah pergi rumah orang lain. Kau pergi rumah mak, tak usah duduk rumah dengan isteri. Sebab apa? Hutang banyak, tak usah nak menghadap muka isteri. Salah. Hadapi kenyataan. Analisa kedudukan keuangan anda. Bincang dengan ahli keluarga. Orang ada isteri, bincang dengan isteri dulu. Orang ada suami, bincang dengan suami dulu. Orang single, tak ada suami isteri, bincang adik-beradik. Mana tahu dia mau boleh bantu dia. Bicara dulu. Jangan duk sorang. Duk sorang ni dia banyak dia mari kat. Bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang tidak elok, yang berdosa deh. Lepas tu yang ketiga, ambil tindakan pembetulan dengan segera. Gano, ambil tindakan tu pergi ke bank. Pergi ke bank, tuan, puan boleh tak bantu? Saya loan ni tak ada nak bayar. Tolonglah saya, boleh kau buat penstrukturan semula dan sebagainya. Sebab saya tak boleh bayar tu gini, royak contoh. Bank pula dia biasanya kalau customer datang kepada dia, insya-Allah dia bantu sekiranya polisi bank tersebut membenarkan. Biasanya kalau tak boleh bantu tu polisi tak membenarkan dah. Jadi bila lagu tu katakan pergi ke bank tak boleh bantu dah, bank akan cakap pergilah ke AKPK. AKPK sebagai sahabat keuangan anda. Datang ke AKPK, jumpa, dapat keluarkan sikris, jumpa kaunselor penasihat keuangan kami. Tengok apa yang kami boleh bantu. Sekiranya kami boleh bantu dengan memasukkan anda semua ke dalam program pengurusan kredit AKPK, duduk dalam program pengurusan kredit AKPK, ada orang tanya, kalau masuk dalam program tu adakah saya kena hadir dengan ceramah seumur hidup? Program pengurusan kredit AKPK ialah customer tersebut bayar di bawah program pengurusan kredit AKPK tadi dengan jumlah yang telah dipersetujui sebanyak berapa setiap bulan, dan AKPK masukkan duit ke akaun AKPK setiap bulan. AKPK akan ambil duit itu hantar kepada bank-bank yang terlibat secara percuma setiap bulan. Jadikan AKPK sebagai sahabat keuangan anda. Okey, saya nak share sikit mengenai apa yang customer cakap selepas mereka berada dalam program ni. Dia kata biasanya once dah join AKPK, biasanya banyak bank tak terima buat loan sehingga kita selesai dengan AKPK. Tapi ada je yang budi bicara bank dan still boleh lepas loan. Tapi yang loan ni sebenarnya bila masuk program AKPK, memang secara umumnya kami beritahu tak boleh buat loan baru deh. Sebab apa? Sebab orang masuk AKPK dia dalam keadaan stres. Dia tertekan. Bila masuk program AKPK, kami nak customer tadi hilang stres. Tidak dalam keadaan keuangan dia tertekan lagi. Dok. Dan yang keduanya, customer tersebut dia ada lebihan tunai dalam tangan untuk dia belanjakan. Contohnya tadi dia bayar 1,000 sebulan untuk rumah. Bila masuk program dia bayar 700, ada lebihan tunai dalam tangan. Lebihan tunai dalam tangan tu yang boleh membantu dia untuk survive bulan-bulan sebagai contoh. Jadi sepatutnya tak boleh buat loan tu. Tapi sekiranya ada yang loan tu boleh bagi manfaat kepada bank tersebut dengan cara pembayaran customer tersebut dengan yang baik setiap bulan, mungkin ada consideration oleh pihak bank melihat kepada tujuan apa customer tu buat loan. Mungkin bergantung, tengok kepada testimoni customer ni lah. Yang pertama dia kata few years after join AKPK lah, dia kata ni pengalaman kami sendiri dan geng-geng yang ada join AKPK, dia dapat juga loan. Tu cerita dia lah. Tapi basicnya saya nak jelaskan masuk AKPK sebab kita nak avoid kita daripada stres bila bercakap mengenai keuangan. Lepas tu bila dah stres, dah masuk AKPK, dah okey, ada lebihan tunai dalam tangan, kita nak customer uruskan lebihan tunai itu dengan baik. Baik, seterusnya ada yang ni dia cakap, dia kata dia lebih fokus untuk pekerjaan dia dan sebagainya lah. Baik,
Saya juga nak jelaskan di sini yang AKPK tidak pernah melantik ejen. Ada orang kan tuan, dia cakap dia jumpa pegawai AKPK di KFC contoh. Tidak. AKPK kalau nak jumpa pegawai kami mesti di cawangan kami. Mesti di pejabat AKPK. Urusan di pejabat. Urusan di pejabat sahaja. Tak boleh di luar pejabat. Baik. Ataupun ada yang dia cakap dia kena bayar berapa persen. Tidak. Untuk masuk program AKPK jumpa pegawai kami percuma sahaja. Baik, seterusnya ialah ni pejabat-pejabat kita di setiap negeri. Kita ada satu pejabat insya-Allah, kecuali yang Negeri Sembilan sebab dia berdekatan dengan Kuala Lumpur. Baik, ni yang kita berada di akhbar tempatan, kita berada di TV juga dan kita juga berada di Instagram, FB dan sebagainya lah, YouTube, Twitter dan sebagainya ya. Baik. Sebelum saya akhiri dan saya juga nak buka soalan tadi kepada, nak buka sesi untuk Cik Azizi untuk bertanyakan soalan kepada audience. Jadi sebelum saya tutup dulu sesi saya nak cakap sikit mengenai hutang ni. Seseorang yang dapat mengatur keuangan mereka dengan baik adalah orang yang mempunyai kekuatan pada diri dia. Orang tu yang sebenarnya merdeka keuangan. Bila dia boleh atur duit dia dengan baik, income masuk, saving dulu, baru belanja, itulah orang yang merdeka keuangan. Baik. Hidup sederhana tanpa hutang lebih damai daripada kelihatan kaya kerana hutang. Yang ni yang malam orang lain tidur dia terkebil-kebil nak Ini tampar dekat bilik. Kena tampal dekat bilik. Saya bagi sekejap lagi untuk snap tampal dekat bilik sebagai ingatan. Saya rasa itu sahaja dulu untuk kali ini. Mana yang lebih itu adalah kelebihan Allah Ta'ala, yang kurang tu kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum. Saya serahkan kembali majlis kepada Cik Azizi. Okay, Alhamdulillah, itu perkongsian daripada Puan Su kita pada hari ini mengenai merdekakah keuangan kita, berbagai-bagai keterangan yang diberikan oleh Puan Su tadi. Jadi sebenarnya soalan-soalan yang saya nak tanya tu semuanya digarap ataupun dijawablah dalam sesi tadi. Cumanya mungkin satu saya nak tanya, macam mana kita ni nak tahu tanda-tanda, tadi Puan sudah sebut tapi saya nak tanya sekali lagi, mungkin ni ada masuk dalam kuis kita nanti. Kita ni sehari-hari ni macam mana kita nak ukur ataupun kita nak tengok bahawasanya keuangan kita ni benar-benar sudah merdeka. Sekali lagi Puan. Baik, sip. Mungkin ada soalan daripada audience, boleh bertanya melalui FB ataupun di luar sini boleh, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Cik Azizi. Tanda-tanda tadi macam saya ada beritahu dekat slide tadi ya. Kalau tiba-tiba setiap bulan kita tak cukup duit untuk belanja. Gaji kita banyak tapi tak pernah ada duit. Gaji kita banyak tapi bila isteri minta tak ada duit. Gaji kita banyak bila anak minta untuk pergi sekolah tak ada duit. Sebab apa? Bila seseorang itu dia ada duit tapi dia tak urus, duit tu akan selalu tak ada. Contoh dia macam mana? Bila seseorang tu, contoh dia buka paip air. Bila kita buka paip air dan paip tu rosak, air keluar dengan banyaknya dan air tu tak ada tadahan. Dia terkeluar macam tu, lepas tu kita tak ready untuk tadah dengan jeluk, orang Kelantan kata dia. Lepas tu air tu dia pergi ke mana? Dia masuk dalam tanah. Dia masuk dalam tanah, boleh ke kita jejak air tu? Tak boleh jejak air tu. Tak boleh dah nak cari balik air tu untuk kita gunakan untuk basuh beras, untuk kita guna buat air teh, kopi, tak boleh dah. Begitu juga duit deh. Bila duit masuk, duit terus keluar perbelanjaan tadi. Bila kita tak uruskan dengan baik, dia akan pergi macam tu sahaja tanpa kita dapat menjejakinya. Rugilah kalau macam tu. Saya selalu katakan kena ingat duit ni datang kepada kita bersama misi. Jangan biarkan duit pergi begitu sahaja tanpa kita mampu menjejaknya, tanpa kita mampu menyelesaikan misi-misi kita. Misi pendek, misi sederhana, misi jangka masa panjang. Yang keduanya, bila ada tindakan undang-undang daripada pihak bank. Kalau macam tu, memang kita berada dalam masalah keuangan lah tu. Yang ketiganya, dihubungi oleh pihak-pihak pihak-pihak yang meminta kita untuk membayar hutang, memberitahu yang hutang
ataupun bayaran bulanan telah tertunggak. Yang seterusnya ialah hutang melebihi 60% daripada pendapatan. Anda yang kelima, anda hampir ataupun melebihi had kredit pinjaman anda. Kad kredit dia adakah limit dia? Tiba-tiba limit tu telah penuh, telah habis. Macam mana tu? Macam mana nak Bayar bayar? pula minimum. Bayar minimum, betul-betul. Bayar minimum. Bayar pula minimum. Dan yang last sekali, meminjam untuk membuat bayaran ke atas pinjaman yang sedia ada. Na'udzubillah, jangan sesekali. Itulah lebih kurangnya. Pinjam hutang untuk bayar hutang. Pinjam bahaya tuan, bahaya. Bahaya. Kena selalu ingatkan orang sekeliling kita jangan sesekali pinjam untuk membayar pinjaman. Baik, itu dulu untuk Okey, Puan Su, kita ada Tanda-tanda. satu lagi soalan ni daripada penonton kita di talian, Ainal Madiah. Dia minta pandangan ni. Minta pandangan Puan tentang trading. kredit. Tak tahu trading apa, dia minta pandangan Puan tentang trading. Mungkin saham ke apa kot, trading kot. Mungkin main saham di bursa kot. Oh, trading. Mungkin Saya dengar trading. kredit tadi. Trading. Trading. Okey. Okey. Okey, sebenarnya kalau untuk saham ni saya tidak bersedia, bukan tidak bersedia untuk berbincang secara terbuka. Sebenarnya saham ni bila kita nak main tu, satunya ialah saya selalu cakap dalam sesi saya supaya laburkan untuk pengetahuan dulu. Laburkan untuk ilmu dulu. Bila kita nak main sesuatu saham, trading ke apa ke, kita kena ada ilmu dulu. Ada setengah orang dia kata tak apa, saya percaya kawan saya ni boleh bantu saya. Kalau macam tu, risiko untuk hilang tu lebih besar. Kecuali kita sendiri mempunyai ilmu, kita sendiri boleh kontrol benda tu. Saya selalu beritahu yang kuasai keuangan kita. Salah satunya ialah macam tadi lah. Bila kita kuasai, kita tahu perlu tak melabur. Saya ni seorang yang boleh mengambil risiko atau tidak. Kalau saya seorang yang boleh mengambil risiko yang tinggi, dan kita pergi kepada laporan yang macam mana. Saya high risk, high return. Kalau orang tu ready, yes, go for it. Tapi kalau tak ready, tu yang sakit jantung. Na'udzubillah. Meaning, you need to be ready. You rasa you seorang yang boleh menanggung risiko atau tidak. Kalau tak boleh, you go buy yang selamat. Kita saham yang kita bayar banyak tu, insya-Allah yang kita bayar tu ada. Tapi kalau rezeki lagi, kita ada some percentage yang dividen dan sebagainya. Yang tu yang selamat lah. Untuk orang yang tak berani nak mengambil risiko. Tapi dia nak juga sebab dia ada aset, dia nak gandakan aset dia. Tapi untuk orang yang boleh macam tadi lah, high risk, high return tadi. Kalau yang boleh menerima risiko dan sebagainya, dia boleh go for yang risiko tinggi dan sebagainya. Tapi apa-apa saya nasihatkan, melaburlah dulu untuk ilmu pengetahuan dalam tu. Jangan main labur sahaja, kita takut duit tu jadi lebur macam tu sahaja. Sebab trading ni bukan benda yang mudah. Betul. Hanya 10% saja pelabur yang betul. And satu lagi is kupasan dia tu. Bila kita nak bercakap pasal ni, sejam tu tak ada apa lagi, baru intro. Terlalu besar. Sebab tu saya nasihatkan untuk tuan-puan, kalau nak pergi kepada level tu, jangan takut untuk melabur dalam ilmu. Sebab bila kita dapat nanti memang besar. Risiko mungkin tinggi, tapi bila kita pergi dengan ilmu, insya-Allah kita pun dapat pulangan yang tinggi. Baik. Jadi boleh trading, tapi syaratnya perlu ada ilmu dulu, labur dalam ilmu, dan yang pasti kena ada duit lebihan baru masuk trading. Betul. Bukan duit saving atau bukan duit semasa. Masuk dalam saving, itu bahaya. Cik Azizi, terima kasih sangat sebab highlight benda tu. Sebenarnya saya nak share juga ni dengan orang-orang yang bila ada duit sikit, dia mula nak main saham. Ataupun bila ada orang cakap, belilah benda ni, nanti kalau beli ni, nanti bila emas naik dan sebagainya, you akan dapat berapa persen dan sebagainya. Contoh. So, dia gunakan duit simpanan dia. Jangan. Bila kita nak main saham ni, ialah aset yang kita ada tu, iaitu lebihan tunai dalam tangan tu dah banyak sangat dah. Kita dah ada lebihan tunai yang kita buat saving tu untuk emergency kita dah ada. Kita tak usik yang ni. So kita dah ada untuk misi kita apa misi kita nanti, mungkin 2 tahun lagi nak beli apa, mungkin 5 tahun lagi nak apa, mungkin yang ni untuk haji dan sebagainya. Ada satu lagi yang kita telah simpan untuk kita main saham dan sebagainya. Yang tu jangan usik semua. Sebab tu ada orang yang dia bila dia nak main benda tu, dia kacau semua. Yang tu yang bila jatuh memang jatuh. Orang kata jatuh apa?
Jatuh terduduk okey lagi. Sudah jatuh tersadung di petangga pula Okey. Itu yang saya nak ingatkan hati-hati jangan usik yang emergency kita dan sebagainya. Kalau tidak yang tu yang rosak porak-poranda semuanya. Okey, saya harap ketenangan. betul. Hilang minda yang tenang tadi. Okay, baik Puan Su, ada satu lagi soalan saya nak tanya. Tadi Puan Su ada beritahu mengenai program baru SME kan untuk ni. Boleh Puan Su cerita sikit mengenai program tersebut? Okey. SME ni sebenarnya kita ada, kalau dulu kita bantu individu sahaja. Sekarang ni kita dah dapat mandat baru bermula kalau awal-awal tadi saya beritahu bermula 2021 kalau saya tak silap kita telah membantu 2020 bermula November 2020 kita telah membantu SME melalui meja bantuan perusahaan mikro So kalau 5 fungsi utama yang saya beritahu awal-awal tadi ialah pendidikan keuangan, nasihat keuangan, program pengurusan kredit individu dan program pengurusan kredit PKS. Maksudnya perusahaan kecil sederhana atau SME tadi bila dia ada masalah keuangan dia boleh datang ke AKPK juga untuk kami bantu dengan nasihat keuangan Ada juga organisasi-organisasi yang secara langsung berhubung dengan SME ni dia panggil kita untuk bagi ceramah dan kita perkenalkan dengan konsep pengurusan macam mana pengurusan keuangannya bila duit masuk, macam mana cara kita nak monitor supaya ada masuk ada keluar, balance masuk keluarnya, macam mana supaya akhir bulan bila kapitalnya masuk berapa kita ada untung kita yang tersendiri Dia ada setengah yang dia buka perniagaan tapi dia tak tahu dia letak modal berapa, duit masuk untung dia berapa dia tak tahu. Tu bila melalui ceramah-ceramah kita beritahu mengenai seorang tu bila dia ada bisnes dia kena tahu masuk, dia kena tahu keluar berapa untung dia, adakah rugi kali ni, lepas tu dia sendiri kena ada gaji, berapa gaji dia tetap dan sebagainya Untuk itu SME, PKS ni kami nasihatkan bila ada masalah keuangan boleh datang ke AKPK juga. Yang tak ada masalah yang ingin dapatkan nasihat boleh datang ke AKPK Yang seterusnya ialah yang last saya beritahu tadi yang bermula November 2020 tadi meja bantuan PKS lah. Perusahaan mikro boleh menyalurkan permintaan kepada bank melalui khidmat meja bantuan PKS untuk sebarang bantuan pembayaran balik pembiayaan perniagaan yang diperlukan. Dan sekarang ni kalau orang yang ada masalah SME ada masalah untuk bayar hutang dengan bank, dia boleh pergi kepada bank dulu, minta kalau bank boleh bantu untuk penstrukturan semula. Sekiranya bank tak boleh bantu, boleh datang kepada kami. InsyaAllah kami akan bantu untuk berada dalam program pengurusan kredit individu lah. Bukan program yang berlainan dengan individu, dia ada satu program lain untuk SME lah. Kalau yang dapat surat pada bank SME itu boleh lah. Boleh, kalau dia pergi katakan ada setengah individu dia kata saya dah pergi puan tapi bank dia bagi surat penolakan tu. Bank kata dia tak boleh bantu, surat penolakan daripada bank tu bawa kepada kami, insya-Allah kami bantu untuk berada di bawah program SDRS AKPK lah. So saya agak itu sahaja. Terima kasih Puan Su. Saya rasa kita pun masa begitu mencuri kita. Jadi alhamdulillah di talian pun ramai masih menunggu nak tunggu kuis kita ni Puan Su. Betul. Silakan. Jadi bersedia semua penonton-penonton kita. Kita akan bacakan soalan kuis kita pada hari ini. 3 soalan, setiap satu soalan membawa kepada RM50. Ini juga boleh meringankan beban kewangan anda. InsyaAllah. Okey, baik, sudah bersedia semua dengan pennya. Pastikan anda semua menghantar ke FB kita secara personal, bukan hantar di ruangan chat ni hantar secara personal di FB kita. Okey, insyaAllah. Jadi pertamanya, soalan yang pertama, berikan sebab kita program hari ini merdekakah kewangan anda, berikan 6 tanda, banyak sikit ni pasal RM50, 6 tanda 6 tanda menghadapi masalah kewangan. Apakah tanda-tanda yang kita ni sedang menghadapi masalah kewangan? 6 tanda dia. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Tanda-tanda tersebut. Sebab kalau kita ada tanda ni baru kita faham, dan kalau kita faham, kita terdapat tanda pada kita, cepat-cepat pergi jumpakan Puan Su di AKPK, insya-Allah. Ataupun AKPK mana di cawangan di luar Malaysia, insya-Allah. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, 6 kriteria, 6 juga, ini banyak 6 Puan Su.
6 kriteria untuk menyertai program PPK ataupun program pengurusan kredit. Jadi, apakah 6 kriteria untuk menyertai program pengurusan kredit? Okey, nyatakan 6 kriteria untuk menyertai program pengurusan kredit PPK. Okey, baik. Soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Nyatakan 4 kelebihan berada dalam program pengurusan kredit PPK. Okey, nyatakan 4 kelebihan berada dalam program pengurusan kredit PPK. Jadi kita dah bagi 3 soalan, jawab dengan tenang, siapa cepat dan yang paling tepat akan menerima hadiah RM50. Satu soalan RM50. Dan siaran kita ini juga boleh diulang-ulang. Takut tak tahu Puan Su. Jawapannya ulang saja. Ulang-ulang kerana jawapannya ada di dalam live kita ni. InsyaAllah. Jadi jangan lupa penonton-penonton semua jawab ke FB kita secara personal, okey, bukan jawab di kita punya live chat ni, okey. InsyaAllah. Jadi saya rasa kita pun dah berada di hujung. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Puan Su kerana sudi lagi menerima jemputan kita untuk memberikan ilmu kepada masyarakat kita. Semoga semua kita, masyarakat kita ni terbimbing dari segi pengurusan kewangan dan ketidaktenangan jiwa dalam menghadapi pengurusan kewangan ni dapat kita hindarkan, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kepada Puan Su jika sepanjang kita bersama ni ada apa-apa yang kekurangan daripada pihak kami. Saya mohon maaf, insya-Allah. Dan begitu juga kepada penonton-penonton, saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan daripada kami pada hari ini. Dan jangan lupa, insya-Allah kita akan terus bersiaran untuk program Bicara Maya seterusnya. Jangan lupa sharekan video kita yang ada pada hari ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Dan kita sendiri insya-Allah Puan Su, saya benda yang baik dapat pahala. InsyaAllah banyak kebaikan-kebaikan kita boleh gunakan FB dan sebagainya untuk sebarkan maklumat-maklumat kepada orang ramai, insyaAllah. Jadi tuan-puan juga boleh hantarkan kita cadangan-cadangan Puan Su, tajuk apa yang nak dibicarakan di dalam program Maya ni. Kita tak tahu, kadang-kadang masyarakat kita ada berbagai-bagai nak tahu kan. Jadi kita akan ambil apa-apa cadangan, kita tengok, kita akan cari pakar untuk bicara mengenai tajuk-tajuk yang diberikan oleh penonton-penonton kita, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini saja program kita pada hari ini, sehingga bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.